واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita dipilih sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memeriahkan salah satu daripada taman-taman syurganya di muka bumi ini, iaitu majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-184. InsyaAllah malam ini kita sambung syarahan kitab cinta atau bahagian cinta bagi kali yang ke-41. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, antara maksud ataupun matlamat tarbiyah kitab cinta Allah ini ialah untuk menyemai benih cinta Allah ke dalam jiwa kita bagi yang belum tersemai benihnya. Siapa-siapa yang belum ada, yang belum pernah dengar tentang cinta Allah, belum pernah tahu, belum pernah amal, kita nak semai benih cinta tu. Kemudian apabila sudah ada benih cintanya, kita nak hidupkan daripada benih cinta tadi anak pokok dia, anak pokok cinta Allah. Bagi yang sudah ada benihnya, yang sudah tersemai benihnya. Seterusnya bagi yang sudah ada anak pokoknya, kita nak bagi anak pokok ni tadi hidup, hidup dengan subur. Dah subur, kita nak bagi anak pokok cinta Allah ini dia jadi besar, jadi rimbun, jadi rendang. Bagi yang sudah ada pokoknya. Kemudian daripada pohon cinta Allah yang subur, merendang tadi, kita nak terbitkan putik-putik, nak terbitkan buah-buah cinta. Daripada pokok yang sihat tadi itulah. Dah dapat buah, di dalam buah itu pula ada pula benih-benih yang baru, biji-biji benih cinta Allah yang baru. Yang tu kita nak sebarkan pula lagi ke tempat-tempat lain sekiranya dapat, ke seluruh alam, supaya dapat dihidupkan lagi pohon-pohon cinta Allah yang baru. Jadi maksudnya kepada orang-orang lain lah, sekurang-kurangnya kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi apabila kita sudah ada cinta Allah dalam diri ini, sebenarnya bukan untuk kita simpan seorang saja. Bagi yang berkemampuan, dia kena sebarkan, kena sampaikan kepada orang lain dengan cara-cara yang tersendirilah. Kerana macam itulah yang Nabi SAW buat sepanjang hayat dia. Dia kenalkan orang lain dengan Allah, dan dia buatkan orang lain cinta akan Allah selain daripada cinta akan dia. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, kerja-kerja menyebarkan cinta Allah ini diwariskan kepada orang-orang selepas dia. Begitulah seterusnya turun-temurun sampailah ke hari ini, kepada orang-orang hari ini yang menerima warisan kerja-kerja para Nabi ini. Siapa dia? Kita lah. Bukan ada orang lain, kita lah. Orang yang tahu tentang cinta, faham tentang cinta, menghayati cinta, mengamalkan cinta. Mereka inilah yang bertanggungjawab meneruskan kerja-kerja Rasulullah SAW untuk menyebarkan cinta ini ke seluruh alam. Jadi alhamdulillah, syukur Allah pilih kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang ada tahu juga tentang cinta Allah ni sedikit sebanyak. Saya perhatikan daripada pengalaman kita menyertai, kita mengambil tahu tentang perkumpulan-perkumpulan yang mengajarkan ilmu hakikat, ilmu makrifat semua ni, sebahagiannya tu mereka tak bincang pun tentang cinta ni. Memang dia ajar tentang hakikat, makrifat semua kan, tapi bab cinta seolah-olah tak wujud. Kalau disentuh pun secara sampingan-sampingan lah, mereka tak tahu pun, seolah-olah dia tak faham cinta Allah ni di mana kedudukan. Ada yang mendakwa guru dia ni dah peringkat tertinggi lah, peringkat tertinggi, ketua wali-wali, macam-macam dakwaan, tapi dia tak cerita pasal cinta. Dalam kumpulan mereka tu tak cinta. Apabila kita mensyarahkan kitab Ihya,
Sampai ke bahagian kitab cinta ni, baru mereka tu duduk sembang pasal cinta. Jadi seolah-olah sebelum ini walaupun dia dakwa mereka ni dah peringkat tertinggi semua dah, pasal cinta tu tak ada. Tak tahu macam mana silapnya di situ. Hakikat makrifat memang mereka handal, tapi tentang cinta ni tak ada. Bila kita dah cerita, barulah mereka pun baru sibuk nak bercerita. Seolah-olah macam baru tahu. Kata Tok Guru dia dah hebat dah, peringkat tertinggi dah, tapi macam mana baru tahu. Jadi pelik jugalah. Jadi sebenarnya ada dua lagi rakaman pengajian kita ni yang belum sempat di-upload. Selalunya lepas kuliah tu upload terus dah. Tak sempat. Ingatkan tahun ni banyak masa lapang, rupanya lagi sibuk. Tak sempat. Ingat habis belajar apa semua ni, okeylah, lapang lah tahun ni. Rupanya tak bergantung kepada habis belajar ke, selesai kerja ke, semua atas ketentuan Allah. Kalau dia nak lapangkan, tengah-tengah sibuk pun lapang. Kalau dia nak sempitkan, tengah-tengah lapang pun sempit. Semua atas kerja dia. Jadi dalam kuliah yang lepas sebenarnya kita banyak sentuh tentang huraian kepada la haula wala quwata illa billah. Walaupun bukan tajuk kita ke situ, tapi dia pergi ke situ. Kebetulan la haula wala quwata illa billah tu adalah zikir harian untuk hari Isnin. Kebetulan. Dia sebelum kita sambung pelajaran untuk malam ini, nak imbas sikit kuliah yang lepas lah. Sebelum itu, ni catatan ringkas kuliah kitab Cinta Allah ni. Kita nak ulang dengar balik 1 jam tu mungkin tak larat. Jadi dia ringkaskan dengan catatan ringkas supaya mudah. Kita nak ulang. Kita punya kuliah yang pertama dulu, kuliah yang kedua, kuliah yang ketiga, baca di sini saja. Mudah. InsyaAllah dalam kuliah-kuliah akan datang pun saya bawa juga ni. Kalau sempat dibuat. Orang yang benar-benar mencintai Allah, dia akan mengutamakan hal-hal yang dicintai Allah lebih daripada hal-hal yang dia cinta sendiri. Dia mungkin suka hal-hal tertentu, tapi disebabkan Allah suka hal-hal yang lain, hal-hal yang dia suka pun dia tinggal. Dia utamakan apa yang Allah suka. Ni orang yang betul-betul mencintai Allah. Dia lebih mementingkan apa yang Allah suka daripada apa yang diri dia sendiri suka. Kalau orang dulu-dululah, sebelum zaman teknologi maju ni, bila orang dulu bercinta, yang lelaki ni kalau nak pergi tengok wayang, dia mungkin minat cerita-cerita aksi lah. Zaman-zaman tu mungkin cerita koboi lah, tahun 70-an. Minat cerita koboi. Tapi disebabkan ini berkasih dengan satu orang perempuan, yang perempuan ni dia minat cerita-cerita cinta ataupun cerita-cerita seram, Indonesia punya cerita. Yang lelaki ni tadi mau tak mau ikutlah juga. Bila dating pergi tengok wayang pun, cerita koboi tadi tinggal, pergi tengok cerita seram ataupun cerita cinta. Sebab dia dah cinta kepada perempuan tu, jadi dia sanggup apa yang dia suka pun tinggal. Dia setara itu bila kata cinta. Apabila kita mencintai seseorang, tentunya kita akan berusaha untuk melakukan apa sahaja agar dapat lebih dekat dengan yang kita cintai itu. Begitu jugalah dalam cinta kita kepada Allah. Kalau isteri tadi, dia nak mendekatkan, nak dapatkan kasih sayang suami dia tu lebih. Kebetulan suami dia minat bola sepak. Dia perempuan ni tak minat. Kalau ikut hati dia, dia suka lah duduk di rumah lagi. Kan kemas rumah, urus keluarga. Tapi disebabkan suami dia minat bola sepak, ajak pergi stadium, dia pun ikut. Padahal dia tak minat pun. Tapi sebab cinta tu tadi, dia sanggup mengutamakan apa yang dia cinta itu suka. Suami pun macam tu juga. Kata orang lelaki ni, nak pergi shopping berat sikit lah. Biasa kita kalau pergi ke pekan, barang yang kita nak beli tu kita tuju terus. Biasanya ada juga lelaki suka shopping kan. Asal nak beli apa, 1-2 barang, kita pergi terus tempat dia, beli 2 barang tu terus balik.
Dia tak ada nak round-round pusing-pusing, tak mau dah. Tapi orang perempuan biasa kan, walaupun 1-2 barang dia nak beli, dia round lama. Round lama, dia pusing-pusing habis. Tu kalau kita tengok tambah-tambah dekat-dekat hari raya, biasanya di tepi-tepi shopping kompleks tu kita akan nampak orang lelaki duk pegang bungkusan kiri kanan, duduk duduk tepi-tepi tu. Tahu dah, ni mesti tunggu bini beli barang ni. Tahu dah. Jadi sungguh pun suami ni tak minat shopping. Kalau boleh dia nak buat kerja dia lah, tak mau pergi sesak-sesak ramai-ramai orang tu. Tapi dah kecintaan dia kepada isteri dia nak beli barang kuih lah, barang apa lah, dia pun ikut juga. Dia sanggup tinggalkan apa yang dia suka tu, sebab cinta tu tadi. Macam kita, Allah suka orang yang ingat akan dia. Allah suka orang yang berzikir. Kalau ikut kita, kita tak suka lah, kan? Buat lenguh mulut, buat lenguh hati, buat lenguh minda, kan? Nak berzikir ni. Tapi disebabkan Allah suka, kita pun latih diri kita. Kita sanggup tinggalkan yang kita punya relax tadi tu, sebab Allah dah suka orang yang ingat akan dia, berzikir akan dia, kita latih. Latih diri kita berzikir. Tidur malam. Kalau ikut kita, kita suka tidur tu tak ada kacau apa-apa sampai jaga hari dah siang. Tapi kita belajar pula dengan tok-tok guru, kata Allah suka orang bangun malam, qiyam al-lail, menghidupkan malam. Jadi kita pun usaha juga bangun malam. Kalau ikut kesukaan kita, nak tidur terus, kan? Sampai siang baru bangun. Tapi kecintaan kita tu, dia suka orang yang bangun malam, buat amal ibadah, bermunajat kepada dia, bersunyi-sunyian dengan dia, bermesra-mesraan dengan dia. Jadi kita pun bangun juga, walaupun ikut hati kita tak mau lah. Jadi orang yang sanggup bangun tu ada cinta lah tu. Baca Quran. Kalau ikut kita, bukan minat baca Quran, benda yang kita tak faham nak baca, walaupun kita boleh baca, kan, benda tak faham, seronok lagi baca surat khabar sebab kita faham. Ni benda kita tak faham, tapi disebabkan Allah suka orang yang baca Quran, kita pun latih diri kita baca. Lama-kelamaan kita pun suka. Kita sanggup tinggalkan kesukaan kita tu, tak mau baca benda yang tak faham. Akhirnya yang tak faham pun kita baca juga, iaitu Quran. Sebab Allah dah suka. Ni ada cinta lah tu dalam diri orang tu. Jadi kita nak dekat dengan Allah, kita buat apa yang dia suka, kita tinggalkan apa yang dia tak suka. Ini kita beritahu dulu, yang ni orang sebut ilmu penahan api neraka. Buat apa yang Allah suruh, jauhkan apa yang Allah larang. Itulah ilmu penahan api neraka, kata sebahagian orang. Ini bukan hadis. Seterusnya Imam Al-Ghazali, dia petik ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Maksudnya, mereka menunjukkan kasih sayang kepada orang yang berpindah ke kampung mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka yang berpindah itu. Bahkan mereka mengutamakan kawannya lebih daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka pun dalam kesusahan. Jadi ayat ni dia cerita tentang orang-orang dari Makkah, muhajirin, berhijrah ke Madinah. Bila datang perintah hijrah tu, semua kena pergilah. Siapa yang beriman, dia hijrah. Siapa yang lemah iman, tak kuat, dia tak hijrah. Sebab dia sayang, tiba-tiba nak kena tinggal rumah, tinggal harta kekayaan, segala gembala apa, ternakan, perniagaan, semua kena tinggal. Sebelum ada perintah hijrah, tak apa. Siapa nak pergi, pergi. Siapa tak mau, tak apa. Tiba-tiba satu hari datang perintah hijrah, kena tinggal. Apa yang kita ada tu semua kena tinggal. Kena tinggal, kena pindah ke Madinah. Jadi pergi ke Madinah tu miskin lah, sebab kekayaan semua tinggal di Makkah. Jadi di Madinah ni ada orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar ni, mereka sangat cinta akan Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi yang dari Makkah ni. Oleh sebab tu, mereka ni punya tunjuk kasih sayang tu, apa yang mereka ada, mereka sanggup bagi. Tak ada kata terkilan ke, tak. Dan mereka mengutamakan orang yang datang tu lebih daripada mereka sendiri, padahal mereka tu pun tak apa nak cukup. Sampai Allah buat ayat yang khusus,
untuk mereka ni, pengorbanan orang-orang Ansar. Ya, orang Ansar di Madinah cinta akan sahabat-sahabat Nabi lebih daripada diri mereka sendiri pun. Sebab Nabi cintai sahabat dia. Padahal mereka pun dalam kekurangan. Ada cerita dia. Saya tak sempat nak kepilkan dalam nota tu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ni datang dalam keadaan lapar, orang yang berhijrah tadi. Sampai ke Madinah apa pun tak ada, jadi lapar. Lalu baginda mengirim utusan kepada para isteri baginda. Dia kata, pergi bagi tahu Ustaz, dekat ni isteri saya ni kita ada tetamu ni. Para isteri Rasulullah jawab, kami tak ada apa-apa pun kecuali air. Tu hidup Nabi tu, pemimpin utama umat Islam. Apa pun tak ada rumah mereka, yang ada air saja. Disebabkan tu Rasulullah dia nak layan tetamu yang lapar tadi, orang yang baru berhijrah, dia pun tanyalah, siapakah antara kalian yang sanggup menjamu orang ni, sanggup terima orang ni sebagai tetamu, jamu makan. Salah seorang orang Ansar tu dia berseru lah, dia kata saya sanggup. Jadi dia pun bawa balik orang ni tadi ke rumah dia. Jadi budaya orang Arab ni kalau terima tetamu mereka bangga, seronok ada tetamu. Jadi dia pun cakap pada isteri dia, kita ni ada tetamu ni tetamu Rasulullah, kita muliakanlah tetamu Rasulullah ni. Maksud dia siaplah apa-apa yang patut. Isteri dia jawab, kita tak ada apa-apa pun kecuali bahagian makanan untuk anak-anak. Makanan yang ada pun untuk anak-anak je. Jawab suami dia, tak apa, siapkanlah makanan tu, nyalakanlah lampu dan tidurkanlah anak-anak kalau mereka minta makan malam. Tu yang turun ayat tu tadi. Disebabkan pengorbanan orang ni, turun ayat Quran khusus tentang dia tu. Seronok bukan main dia. Anak-anak pun lapar, tapi sebab tetamu Rasulullah ni, mereka lebih mencintai Rasulullah, mencintai tetamu Rasulullah. Kalau anak-anak minta makan, usahalah bagi tidur. Setara tu. Kemudian wanita itu pun menyiapkan makanan, menyalakan lampu dan menidurkan anak-anaknya. Dia lalu bangkit seakan hendak memperbaiki lampu dan memadamkannya. Dia dah pakat dengan suami dia, makanan tu sikit. Kalau mereka makan, dia makan dengan tetamu dia tak cukup. Jadi dia pakat dengan isteri dia, sagi hang buat pergi nak berputih lampu, bagi padam. Bila lampu tu terpadam, jadi mereka ni seolah-olah makan sekali lah. Terpadam pula dah. Tak apa, terus makan. Tuan rumah pun makan, tetamu pun makan. Padahal tuan rumah dia tak makan pun. Mungkin kalau makan pun sikit lah. Dia buat gaya-gaya bunyi-bunyi macam makan, supaya tetamu tadi tak terasa. Hebat pengorbanan dah kan. Kita tak sampai setara ni. Jadi kedua suami isteri itu memperlihatkan seakan-akan mereka sedang makan. Setelah itu mereka pun tidur dalam keadaan lapar, sebab menjamu tetamu Rasulullah. Esok harinya sang suami datang menghadap Rasulullah. Rasulullah bersabda, malam ini Allah tertawa. Ini kena faham lah, bukan maksud Allah gelak macam kita ni. Allah suka. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah kita takwilkan, maksud dia Allah sangat suka tertawa. Kalau ahli sufi dia tak payah takwil, tapi tak sampai peringkat kita, dia faham terus. Maksud Allah tertawa ni gini, apa yang layak. Kalau bagi kaum Salafi Wahabi, sungguh Allah gelak sungguh. Tu yang bahaya tu. Bahaya. Kalau kita takwil, maksud dia Allah sangat suka dan takjub dengan perlakuan kamu berdua. Nabi tahu dah. Macam mana Nabi boleh tahu? Dia tak cerita pun kan. Apa yang Allah bagi tahu. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya. Ayat yang tadilah, mereka mengutamakan atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran, kedekutnya dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dia special untuk dia. Ada ayat Quran yang khusus untuk dia dan isteri dia dan keluarga dia. Jadi kalau ikutkan perasaan kita ni, tentulah kita nak bagi keluarga kita kenyang dulu. Tapi bila kata dah cinta ni, sanggup bersusah sekejap,
bagi orang lain dulu, tetamu Rasulullah makan dulu. Okay, daripada peristiwa tu tadilah turun ayat Quran yang khusus untuk dia, untung dia. Kemudian ada satu kisah lagi nak menceritakan macam mana sanggup berkorbannya orang-orang Ansar ni tadi. Antara contoh dia ialah Abdul Rahman bin Auf. Dia ni muhajirin. Yang kita duk dengar Abdul Rahman bin Auf ni jutawan. Jutawan, dia pandai berniaga, jutawan. Tapi masa dia berhijrah tu, dia tak ada apa-apa. Sebelum jadi jutawan tu dia tak ada apa-apa. Di Mekah mungkinlah dia ada harta kan. Jadi Nabi Muhammad dah sedarakan dia dengan satu orang Ansar, Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Bila dah dipersaudarakan tu, maksudnya Abdul Rahman bin Auf ni seolah-olah adik-beradik sungguh lah dengan Sa'ad ni. Nabi Muhammad ada pilih beberapa orang, tapi ulama' berkhilaf lah. Ada kata 30 lebih, ada kata 50 lebih. Yang mana yang Ansar ni Nabi Muhammad kata, okey, kamu sedara dengan orang ni, kamu ambil orang ni sebagai saudara. Maksud dia adik-beradik sungguh lah. Salah seorang dia Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Jadi bila Nabi Muhammad dah persedarakan mereka ni, apa kata Sa'ad? Sa'ad ni orang Ansar lah, orang Madinah. Dia cakap kepada Abdul Rahman bin Auf, aku adalah orang Ansar yang paling banyak harta. Orang kaya lah dia ni. Aku akan bagi kepada kamu separuh daripada harta aku. Tak pernah kenal pun. Bila dipersedarakan oleh Nabi Muhammad, sebab cinta akan Nabi Muhammad ni tadi, dekat orang yang Nabi Muhammad pilih tu, dia kata aku nak bagi setengah harta aku. Pilihlah antara isteriku yang kau inginkan. Dia isteri ada berapa orang? Tak, isteri aku ada beberapa orang. Pilih yang mana satu. Aku akan ceraikannya untuk kamu. Dah selesai masa iddahnya, kamu menikahlah dengan dia. Sampai setara itu. Ni baru betul-betul orang cinta kan. Dia mendengar pernyataan saudaranya itu. Ni pengajaran untuk kita pula. Abdul Rahman bin Auf dia jawab apa? Kalau kita, bagus sangat lah. Memang yang tu tak nak pun. Boleh dapat separuh daripada harta orang paling kaya di Madinah. Dapat pula isteri. Abdul Rahman bin Auf jawab, aku tak perlukan semua tu. Kat sini ada pasar tak? Tempat orang berjual beli. Kita ada, tunjuk kat aku. Dia pergi pasar tu, dia cari cara-cara pulang-pulang berniaga. Ni kelebihan berniaga tadi. Kan, di bisnes. Antara bisnes yang dia buat tu, kalau tak salah saya, jual beli unta. Mula-mula kecil-kecil, lama-lama besar-besar. Dia jual unta, dan dia jual juga tali kekang unta. Ada cerita dia lah, tak ingat macam mana. Dengan sebab perniagaan itu, lama-lama dia jadi jutawan. Dia tolak segala apa yang kawan dia nak cakap tu tadi, nak bagi tadi. Dia usaha. Jadi dia duduk di rumah tu lah. Dia sebagai saudara orang tu, tapi dia tak ambil harta orang tu sebagaimana yang kata nak bagi separuh. Dan dia usaha sendiri sampai dia jadi jutawan. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni, kalau ikut kata ahli sejarah, dia ni kahwin 15 kali. Dan ada anak 28 orang setakat yang diketahui. Sayyidina Ali, dia kahwin sekurang-kurangnya 4 orang. Ada 34 orang anak. Dan dia ada hamba-hamba wanita juga. Sayyidina Abu Bakar berkahwin dengan 4 orang. Anak dia tak tahu berapa, tapi yang orang kenal 5. Sayyidina Umar, dia pernah kahwin 7 orang, anak 13. Sayyidina Uthman, dia pernah kahwin sekurang-kurangnya 4 orang dan anak 16. Tu ramai. Tu tadi contoh orang yang cinta. Jadi kita nak sampai ke makam yang tu susah lah kan? Kita usaha setakat yang mana mampu lah. Sesiapa yang berkekalan terus-menerus mengikut hawa nafsu, maka yang dicintainya ialah apa yang menjadi hawa nafsunya. Dia berilahkan hawa nafsunya lah. Bahkan yang mencintai itu akan meninggalkan hawa nafsunya sendiri untuk hawa nafsu yang dicintainya. Sebagaimana yang dikatakan dalam syair Arab. Tak sama macam syair kita. Aku berkehendak menyambungnya,
Dan ia berkehendak meninggalkan aku. Lalu aku tinggalkan untuk kehendaknya apa yang menjadi kehendakku. Setara itulah sebab kita dah cinta satu-satu orang, sayang satu-satu orang. Apa yang sepatutnya kita nak, sanggup kita korbankan. Supaya utamakan apa yang kecintaan kita tu nak. Setara tu. Keinginan kita, hawa nafsu kita tinggal. Macam tengok cerita tadi lah, cerita wayang tadi. Kalau ikutkan dengan duit di poket zaman tu tahun 70-an awal 80-an, nak tengok cerita koboi lah. Tiba-tiba kekasih kita ni dia nak tengok cerita Indonesia, cerita hantu pula. Tak apalah, korban lah. Tengoklah cerita hantu. Terlepas lah cerita koboi kita kan. Tapi sebab dah cinta punya pasal, antara contoh yang mungkin kita pernah jumpa, macam mana satu-satu orang mak dia sayangkan anak. Tambah-tambah yang hidup susah lah. Bila hidup susah ni, anak pergi sekolah, kadang-kadang jiran bagi kuih. Jiran bagi kuih sikit. Kuih tu sikit je, mungkin sepotong, mungkin 2 potong. Mak ni dia tak makan. Kalau ikutkan dia, kuih tu dia memang minat kan? Dia minat kuih tu. Kuih-kuih lama-lama ni dia tak makan, dia simpan. Anak dia balik sekolah petang, ni ada kuih ni makan. Sikit pun. Mak tak makan ke? Mak makan dah tadi, makan. Padahal dia tak makan pun. Sedih kalau kita ingat mak-mak kita dulu lah, jaga kita. Hidup susah, dia sanggup menipu, kata dia dah makan. Atau kita jumpa dalam WhatsApp, orang kata mak tipu, bapak tipu. Rupanya tipu yang macam ni lah. Bukannya tipu bagi merosak tu. Dia buat sajak kan. Dah makan lah. Kalau lauk tu, lauk sikit, bahagian yang sedap-sedap dia bagi kat kita. Bahagian yang tulang-tulang, lemak yang tak apa boleh gigit apa semua tu, yang tu, sisa-sisa tu dia ambil kat dia. Kalau terpaksa makan sekali, mak tak mau makan, saya tak mau makan jugalah, cik tak mau makan jugalah. Okey kita makan sekali, benda sikit. Jadi kita pun makan. Kita makan laju lah, kita budak-budak. Tapi mak tadi dia makan lambat-lambat. Supaya kita ni dapat makan banyak, dia makan tu sikit. Kalau kita tengok televisyen lah, dia lagi seronok. Kita paling tengok televisyen, dia tengok pinggan kita dah kurang nasi dah. Nasi dalam pinggan dia pun. Kita duduk tengok televisyen, duduk suap. Rasa macam dia tinggal sikit dah nasi tadi kan. Tengok ada lagi. Kita makan, kita paling pula tengok televisyen, ada lagi. Mak kita makan sebelah, rupanya bila kita palingnya, nasi dalam pinggan dia buka. Setara tu kan. Sebab apa tu? Sebab dah cinta. Dia sayang anak dia tu, sanggup benda yang patutnya dia dapat tu bagi pada anak. Setara tu. Jadi kita dengan Nabi kena lebih. Dengan Nabi kena lebih, dengan Allah kena lebih. Bila kata mak ni masa anak dara, nampak cacing, nampak ular daripada jauh pun takut dah. Kalau di hujung halaman rumah nampak ular melintas tu, dia tak turun. Tapi bila dia ada anak dia main di tengah halaman, tiba-tiba ular datang, dia sanggup terjun lawan ular, tak apa. Sebab dia kasih anak dia tadi kan. Dari mana keberanian dia tu datang tak tahu. Padahal masa anak dara nampak ular tak turun lah, punya takut, punya geli. Tapi sebab anak tadi dia sanggup lawan, tak apa. Sebab dah cinta. Itu contoh yang mudah. Ada dikisahkan zaman Nabi Daud. Ini sandaran cerita ni saya tak sempat cari tadi, kekuatan dia setara mana kan. Masa tu Nabi Sulaiman ada dah. Nabi Sulaiman ni anak kepada Nabi Daud. Disebabkan Nabi Daud ni raja, satu hari ada 2 orang perempuan datang buat pengaduan. Mereka ni bawa satu orang bayi lah, budak. Masing-masing mengaku kata yang ni anak dia. Yang tua pun kata ni anak dia, perempuan yang muda pun kata anak dia. Sebenarnya yang tua tu, anak dia telah diserang serigala. Bila diserang serigala, kelang kabut agaknya, matilah anak dia tu. Serigala buat lari ikan makan macam mana tak tahulah. Tapi sebab dia dah tak ada anak, dalam kelang kabut tu, dia kata yang ni anak dia. Anak perempuan muda tadi, dia kata yang tu anak dia. Kata si perempuan tua, perempuan muda ni bertahan lah, ni anak saya yang kena makan dengan serigala tadi, anak kamu, anak kak lah.
dak, yang ni anak saya. Kan budak-budak rupa serupa je. Bayi kan. Jadi bertengkak mai, okay, kita bawa kepada Nabi Daud, Raja Daud. Bila sampai kat Nabi Daud, masing-masing ceritalah. Kata ni anak saya, anak dia kena makan dengan serigala. Yang muda pun cakap macam tu juga. Ni anak saya, anak dia yang kena makan dengan serigala. Jadi Nabi Daud dia bercadang nak buat satu keputusan lah. Keputusan yang bakal dia ambil ni, dia kata budak ni dia nak serahkan kepada perempuan yang tua. Sebab apa? Perempuan yang muda dia ada masa lagi nak melahirkan anak lebih ramai. Yang tua ni mungkin yang ni anak dia last. Jadi dia dari sudut itulah, dari sudut belas kasihan lah. Dari sudut tahu siapa punya, dia pun tak tahu. Bila dia nak buat keputusan macam itu, Nabi Sulaiman. Ini yang Nabi Sulaiman ni nampak bijak dia, lalu dia angkat sebagai pengganti Nabi Daud. Dia kata mah dia nak selesai. Dia bapak dia tepi, dia selesai. Cara dia selesai, dia kata pengawal ambil no pedang, bawa mai sini. Budak ni bawa mai kat aku. Sekarang budak ni kita potong dua. Kata potong dua. Bila kata potong dua, yang perempuan yang tua tadi senyap. Nak kata mengalang pun tak, setuju pun tak tahulah macam mana perasaan dia. Tapi yang muda, yang mak budak ni betul tadi, dia kata tak apa, jangan potong dua. Betul lah yang ni anak perempuan tua tu. Bukan anak saya tipu, tak apalah. Dari situ Nabi Sulaiman dia tahu siapa sebenarnya mak budak ni. Dia tahulah yang muda ni lah. Sebab yang tua tadi mati pun tak apa, dia senyap je kan. Yang muda ni daripada mati budak ni, lebih baiklah bagi perempuan tua tu, tak apalah, asal anak dia selamat. Tu yang kata kasih sayang mak tu tadi kan. Sanggup setara tu. Jadi Nabi Sulaiman dapat tahulah. Bahkan cinta apabila sudah keras, ini bahasa kitab lama kan, keras ni kuat lah. Bila cinta tu sudah kuat, nescaya ia meninggalkan hawa nafsu sendiri, lalu tiada tinggal baginya bernikmat-nikmat selain daripada yang dicintai itu. Sebagaimana diriwayatkan bahawa Zaliqa atau Zulaikha, yang ni kuliah minggu lepas kita sentuh secara ringkas, tak kala dia telah beriman dan dikahwini oleh Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni, dia ni mahir takbir mimpi. Dia kena masuk dalam penjara. Satu hari raja tu dah mimpi sekian, tak ada siapa boleh takbir. Orang kata, ada dalam penjara satu orang, dia memang mahir takbir mimpi. Tanyalah apa takbir dia. Dia pun cerita, raja kata, baguslah budak ni. Dia kata, bawa keluar lah budak ni. Bawa keluar, selamatlah dia. Bila bawa keluar, dipanggil baliklah siapa-siapa yang fitnah dia dulu, dengan Zulaikha, dengan perempuan-perempuan yang lain yang terhiris tangan tu. Buat pengadilan semula. Mereka pun mengakulah mereka sebenarnya salah, terutamanya Zulaikha. Dia kata dia salah. Tapi lepas tu Nabi Yusuf ni maafkan dia dan kahwin dengan dia. Dulu dia yang duk kejar Nabi Yusuf. Bila dah kahwin, dia dah dapat ilmu agama, dah cinta kepada Allah, Nabi Yusuf pun dia tak peduli dah. Yusuf mengajaknya ke tempat tidur pada siang hari, lalu ditolaknya kepada malam hari. Apabila dipanggil oleh Yusuf pada malam hari, ditangguhkannya pula kepada siang hari. Jom kita contoh macam tu lah kan. Tak cerita panjang. Nantilah bang, kejap lagi. Abang masuk dulu lah. Masuk dulu sampai ke pagi. Esok pula, jom kita, saya nak sambung zikir ni, nak habis dah ni. Sikit lagi. Sampai ke malam. Jom kita. Ni nak solat sunat lah. Solat sunat pula. Bila nak bersamanya kan. Asyik duk tolak. Jadi dia mengatakan, wahai Yusuf, sesungguhnya aku cintakan akan kamu sebelum aku kenal akan Tuhan. Apabila aku sudah kenal akan dia, nescaya tidak ditinggalkan lagi oleh kecintaan kepadanya akan kecintaan bagi lainnya. Dia ni memang dah cinta akan Allah sungguh dah. Nabi Yusuf pun dah tak ada dalam hati dia dah macam tu lah. Dan aku tidak menghendaki akan gantinya. Dia nak berterusan dengan Allah lah. Sehingga Yusuf alaihissalam berkata kepada Zulaikha, sesungguhnya Allah yang maha agung, sebutannya, kalamnya, menyuruh aku demikian. Allah yang suruh aku ajak kamu ni.
Allah bagi tahu kat aku yang dia akan keluarkan daripada engkau, maksud dia engkau akan melahirkan 2 orang anak lelaki lah, dan dijadikannya kedua-dua orang anak itu nabi. Selepas Nabi Yusuf, maksud dia ada nabi tapi kita tak tahu siapa. Jadi Zulaikha pun menjawab, barulah dia faham. Adapun apabila ada Allah Ta'ala menyuruh engkau demikian dan dijadikannya aku jalan kepadanya, nak dapatkan 2 orang nabi itu kena melalui aku, maka aku taat. Aku taat perintah Allah. Okay? Bertenanglah hati aku kepadanya. Nasib baik Nabi Yusuf ni bukan jenis cengih kan. Kalau jenis cengih dia ajak jom tu, memang kena ikut lah kan. Panggil Zulaikha, ya bang, masuk. Tak boleh kata apa. Tahu cengih Nabi Yusuf ni lembut. Cerita tentang cengih ni saya teringat, saya dengar tonton satu kuliah Ustaz Akhil Hai. Cerita dia ni tak tahulah betul ke tidak, tapi cerita tentang cengih menarik juga cerita dia. Kadang-kadang bapak ni ada jenis cengih. Jadi dia cerita satu orang bapak yang memang cengih. Anak cukup takut dengan dia, cengih dia tu. Sampaikan satu hari anak dia pergi masuk ke dalam masjid semayang, datang mungkin sekali lah. Dia bapak dia ambil air semayang, anak dia masuk lah. Masuk duduk lah. Dalam masjid tu ada orang semayang. Ada satu orang lah semayang sunat ke semayang apa tak tahu lah. Budak ni duduk di belakang orang tu. Tengah dia duduk belakang orang tu pun rokok, sujud semua. Bila orang tu berdiri, lurus balik, kain pelikat tu tersepit celah punggung dia. Kan kadang-kadang orang tua-tua kan terselit celah tu. Jadi yang budak ni bila nampak macam tu, dia nak pergi tarik. Nampak terselit dia. Dia tengok bapak dia dulu. Bapak tak tengok sini. Okey. Dia pergi tarik. Tarik terlepas Dia pandang ke pintu, rupanya bapak dia ada. Tengok bapak dia. Dia punya takut bapak dia pergi bubuh balik. Ini cerita Akhil Hai. Tak tahu cerita dia betul ke tidak tu. Punya dia gerun kat bapak dia tu, bubuh balik. Kalau kita orang bubuh balik, melompat kita. Silat-silat kena flanket Arab kan. Jadi, sesiapa yang mencintai Allah, nescaya ia tidak berbuat maksiat kepadanya. Dan kerana itulah Ibnul Mubarak mengatakan, engkau berbuat maksiat kepada Tuhan. Ini syair juga ni, dalam bahasa Arab sedap lah. Dan engkau melahirkan kecintaan kepadanya. Kamu buat maksiat tapi kamu kata cinta. Ini demi umurku, itu mengada-adakan pada perbuatan kepadanya. Maksudnya tipu diri sendiri. Dakwaan-dakwaan kosong. Kalau dia cinta, dia tak buatlah maksiat. Ni buat maksiat tapi kata cinta, ni dakwaan kosong. Jikalau benar cintamu itu benar adanya, nescaya engkau mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dicintainya itu, nescaya ia mentaatinya. Dalam pengertian yang ini juga dimadahkan orang syair lagi. Aku tinggalkan apa yang aku ingini, apa yang aku suka, apa yang aku minat, untuk apa yang engkau inginkan. Kepada orang yang dia kasih tu lah. Aku rela dengan apa yang engkau relai, walaupun diriku marah kepada yang demikian. Duit ada sikit. Nak tengok cerita cowboy, ajak markah keluar, tiba-tiba dia kata nak tengok cerita Indonesia, sundal bolong kan. Bengang, kita bengang bengang, tapi yang kecintaan kita nak tengok, kita pun pergi tengok lah cerita hantu. Sahal Tusturi berkata, tanda cinta itu mengutamakan yang lain daripada diri kamu. Dan tidaklah setiap orang yang beramal dengan mentaati Allah Azza wa Jalla itu menjadi orang yang dikasihi. Kita rasa banyak amal kita tentu Tuhan sayang lah ni. Belum tentu. Sesungguhnya orang yang dikasihi itu ialah orang yang menjauhkan segala yang dilarang. Apabila dia tak suka buat benda-benda yang dilarang, dari segi hakikatnya Allah yang menggerakkan dia macam tu. Allah yang tak bagi dia buat benda-benda dilarang. Itu maksud orang ni Allah cinta ni. Adalah bias-bias dia tu, tempias-tempias dia. Sebab kita memandang kita tak suka buat benda yang tak elok ni,
Allah punya gerak dari segi hakikat, bukan gerak kita. Benarlah seperti yang dikatakan Sahal itu, kerana cintanya akan Allah Ta'ala itu menjadi sebab cintanya Allah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Al-Ma'idah ayat 54, maksudnya dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Bila Allah cinta seseorang, dia akan buatkan orang yang dia cinta itu mencintai dia. Dari segi hakikatnya, kita ni tak ada kuasa nak mencintai Allah. Allah yang pilih kita untuk mencintai dia. Jadi usaha kita banyak-banyak doa, minta kat dia supaya dia kurniakan cinta kepada kita. Apabila ia dicintai oleh Allah, nescaya Allah melindunginya dan menolongnya atas musuh-musuhnya. Kalau kita ni termasuk dalam kalangan orang yang dicintai Allah, Allah akan lindung kita daripada musuh-musuh kita. Siapa dia musuh-musuh kita ni? Kita beritahu hari itu, yang utamanya bukanlah manusia, bukanlah harimau, bukanlah hantu syaitan, jin-jin. Musuh yang dimaksudkan di sini lebih kepada diri kita sendiri dan nafsu syahwat kita. Surah An-Nisa ayat 45, dan Allah lebih mengetahui musuh-musuh kamu, dan cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong. Kita diselamatkan daripada musuh-musuh kita yang dalam diri kita sendiri. Kan beritahu dulu, kita ni sebelum diciptakan telah diciptakan malaikat, jin-jin syaitan dan haiwan-haiwan. Jadi tiga-tiga sifat ni dimasukkan ke dalam insan. Sifat malaikat, sifat syaitan, sifat haiwan. Kita ada ketiga-tiga sifat ni. Tiga-tiga sifat ni lah bila dicampur aduk dia jadi sifat insan. Yang mana lebih kuat, yang itulah yang menguasai diri kita sekarang. Siapa yang sifat-sifat syaitan dia mengalahkan sifat malaikat dan sifat haiwan, dia perangai macam syaitan. Siapa yang sifat-sifat kehaiwanan dia lebih kuat daripada sifat malaikat dan syaitan, dia buah macam haiwan. Siapa yang sifat-sifat malaikat dia mengatasi sifat-sifat kesyaitanan dan sifat-sifat kebinatangan, dia baik. Jadi yang nak mengatasi itu tadi Allah. Bila Allah dah sayang kita, dia tolong kalahkan musuh-musuh kita tu, tundukkan musuh-musuh kita tu. Kalau kita ingat balik Azazil, dia menderhaka. Dia menderhaka kepada Tuhan. Siapa yang hasut dia? Tak ada. Zaman tu tak tahulah ada syaitan ke belum, tak tahulah. Syaitan ni mungkin daripada Azazil ni baru turun syaitan kan. Jadi siapa yang merasuk dia? Dia sendirilah. Itu yang kata musuh utama tu. Kalau kita baca majalah Seni Bela Diri lah, dulu wajib baca. Dia punya editor, tuan punya yang utama tu Azlan Ghani. Dia selalu tulis, dia kata musuh utama kita ialah diri kita sendiri. Bukan musuh yang nak serang kita tu, diri kita sendiri. Jadi Azazil ni dia kalah dengan diri dia sendiri. Jadi kalau kita termasuk orang yang dikasihi Allah, kita ni diselamatkan daripada musuh yang duk berlindung dalam diri kita tu, diri kita sendiri. Hawa nafsu kita, sifat-sifat kesyaitanan kita, sifat-sifat kebinatangan kita tu. Kalau anda bertanya, maksiat ni berlawanan dengan kecintaan tak? Jadi Imam Ghazali menjawab, sesungguhnya berlawanan dengan kesempurnaan kecintaan, tidak dengan pokoknya. Orang-orang yang duk buat dosa ni, mereka ni tak cinta Allah kah? Sebenarnya dalam kalangan mereka tu ada yang cinta Allah, cuma cinta dia tidak sempurna. Cinta degrade yang bawah-bawah lah. Bukan kata dia tak cinta langsung, dia cinta, tapi cinta dia tu peringkat yang bawah-bawah. Bukan kata kalau buat maksiat saja orang ni dah tak cinta, tak, belum tentu. Sebab ada contoh cerita di bawah tu nanti. Berapa banyak manusia mencintai dirinya. Kita semua sayang diri kita sendiri. Tapi bila kena kencing manis, doktor kata kena kurangkan minum yang manis-manis. Kita duk minum juga. Adakah kita duk minum juga tu kita tak cinta diri kita? Dia cinta. Pakcik sayang nak diri pakcik ni? Sayang. Awak minum manis-manis sangat ni. Nak buat macam mana, dah suka. Tapi dia sayang diri dia. Bukan kata dia tak sayang, dia sayang. Cuma kesayangan dia tu tak sempurna. Sayang dia tu rendah sikit. Imam Ghazali kata sini, orang sakit
Dia nakkan kesihatan, tapi dia makan makanan yang mendatangkan melarat kepadanya. Serta ia tahu bahawa itu mendatangkan mudarat, melarat kepada dia. Itu tidaklah menunjukkan yang dia tu tak sayang diri dia. Akan tetapi makrifah itu kadang-kadang lemah, dan nafsu syahwat kadang-kadang mengeras. Mengeras ni maksud dia kuat. Lalu ia lemah daripada menegakkan hak kecintaan. Jadi dengan Allah tadi, bila satu-satu orang tu dia buat dosa, tak semestinya dia tak cinta Allah. Dia ada cinta, tapi cinta dia tu lemah lah. Macam tu lah. Menunjukkan kepada yang demikian apa yang diriwayatkan bahawa Na'iman bin Amru bin Rifa'ah Al-Ansari, orang Ansar ni, belakang dia Al-Ansari tu, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap sedikit yang diminumnya dari yang memabukkan. Dia ni orang Islam, tapi dia kalah dari segi arak. Dia payah nak tinggal. Jadi bila dia ditangkap minum arak, bawa pergi jumpa Nabi, maka Rasulullah menjatuhkan had. Had ni hukuman pada perbuatan maksiat yang dikerjakannya itu beberapa kali, bukan sekali. Sehingga pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, lalu baginda menjatuhkan hukuman had kerana meminum itu. Tengok-tengok dia lagi kena had. Had minum arak ni dalam Islam 40 kali sebat. Nabi Muhammad dia sebat dengan benda yang ada dekat dengan dia lah. Biasanya dia guna pelepah kurma. Kalau kita di sini pelepah nyok lah kot. Apa yang ada kan. Kadang-kadang mungkin dengan kain ataupun dengan kasut-kasut apa yang ada. Sebab 40 kali had arak. Zaman Rasulullah 40 kali. Zaman Sayyidina Abu Bakar 40 kali. Sampai zaman Sayyidina Umar dia buat 80 kali. Bid'ah ke tak bid'ah? Bid'ah ha? Tapi siapa berani kata salah Sayyidina Umar? Siapa tak kata salah? Dia tak ikut Nabi. Nabi 40. Sayyidina Abu Bakar 40. Zaman Sayyidina Umar dia bincang dengan sahabat-sahabat lain, dia kata 80. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau tak salah saya, hukuman dia antara 40 sampai 80. Kalau mula-mula kena tangkap 40. Kalau banyak kali kena tangkap, naik sampai 80. Macam tu lah. Jadi yang buat 80 tu Sayyidina Umar. Di sini pun ada hujah kita juga lah. Tak semestinya yang tak dibuat Nabi tu dibuat oleh orang kemudian adalah bid'ah sesat ke neraka. Sayyidina Umar dia boleh tambah jadi 80. Sama juga sembahyang tarawih kan. Zaman Nabi Muhammad, zaman Sayyidina Abu Bakar, dia tak kumpul orang, sembahyang sendiri-sendiri. Sampai zaman Sayyidina Umar, dia kata ini bid'ah yang sangat bagus. Dia kumpul ramai-ramai suruh, okey sembahyang sekali. Yang ni bid'ah yang sangat bagus. Dia kata yang ni bid'ah, tapi bid'ah yang bagus. Jadi tak semestinya sebagaimana yang difaham oleh kaum Salafi Wahabi bila kata bid'ah ni sesat ke neraka terus. Ni Sayyidina Umar dia buat benda yang bukan Nabi Muhammad buat. Okey, oleh kerana Na'iman tadi dia ni dah banyak kali kena tangkap, kena sebat, tapi tak mau juga berhenti. Lalu seorang lelaki, dia ni kutuk Nu'man. Dia kata, hang ni banyak kali dah kena tangkap, apalah. Nabi Muhammad dia sanggah, janganlah engkau mengutuknya, sesungguhnya dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Tu kata Imam Bukhari, ini riwayat Imam Bukhari. Dia maksudnya orang ni sungguh pun dia tak boleh nak berhenti maksiat dia tu, tapi dalam hati dia ada cinta akan Allah dan Rasulnya, disahkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Tapi cinta yang bawah lah, tak sempurna lah cinta dia, maksud dia macam tu lah. Tapi dia cinta, tak capai lah tahap cemerlang. Maka tidaklah mengeluarkannya dengan sebab maksiat daripada kecintaan. Tak boleh kita nak kata siapa-siapa yang ada buat dosa tu, ni tak cinta Allah tu dah, kita tak tahu. Kita tak tahu, senyap je lah. Ya, ia dikeluarkan oleh maksiat itu daripada kesempurnaan cinta. Nak kata dia tak cinta Allah dan Rasul, kita tak tahu. Tapi kok nak kata mungkin kita boleh cakap dia ni tak sempurna cinta. Sebahagian orang yang arif, yang bermakrifah, yang mengenal, mengatakan
Sekiranya iman tu dia ada pada zahiriah hati. Hati kita ni, dia bagi perumpamaan seolah-olah ada zahir, ada batin lah. Kalau iman seseorang tu dia berada di luar hati, nescaya ia mencintai Allah Ta'ala dengan kecintaan yang sederhana. Tetapi apabila iman itu masuk ke dalam jantung hati, masuk ke dalam hati bahagian batinnya, nescaya ia mencintainya dengan kecintaan yang sangat, dan ia meninggalkan segala perbuatan maksiat. Jadi orang yang boleh tinggal segala perbuatan maksiat ni, cinta dia tu dah masuk ke dalam hati dia yang batin. Tapi orang yang dia masih juga ada buat kesalahan-kesalahan ni, dosa-dosa ni dia suka buat juga, dia mungkin cinta, tapi cinta dia pada yang zahir hatinya, hati yang zahir. Kesimpulannya, pada mendakwakan cinta itu ada bahaya. Kerana itulah Al-Fudail berkata, yang ni Imam Ghazali dia sekadar petik saja sebagai pengkayaan. Apabila ditanyakan kepada kamu cinta tak Allah? Diamlah. Ni kata Fudail. Sesungguhnya kalau kamu jawab tak cinta, nescaya engkau kufur. Dan kalau kamu jawab ya, aku cinta, tidaklah sifat engkau itu sifat orang-orang yang mencintainya. Kata cinta tapi tengok teruk Jadi jagalah akan kutukan. Jadi maksudnya ni Imam Ghazali dia nak suruh kita berhati-hati. Kita nak mendakwa cinta kan, tapi kita banyak masalah lagi yang kita nak buat. Di hujung kitab cinta ni, Imam Ghazali dia ada petik banyak lagi kata-kata ulama lain tentang cinta. Dan kalau kita teliti kata-kata tu, ada yang macam tak sama dengan kata Imam Ghazali, yang tu sebagai pengkayaan. Dia dah habis dah dia hurai kitab cinta, dia petik kata-kata ulama-ulama lain sebagai pengkayaan. Berkata sebahagian ulama, yang ni satu perkataan yang umum, umum. Tidak ada dalam syurga nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat orang yang bermakrifah dan cinta. Nikmat yang paling tinggi ialah apabila memandang Allah lah. Allah tajalli kepada kita kan. Siapa yang dapat? Orang-orang yang makrifah, orang-orang yang mengenal Allah dan cinta. Dan tidak ada dalam neraka Jahannam azab yang lebih berat daripada azab orang yang mendakwakan makrifah dan cinta, dan ia tidak membuktikan dengan suatu pun dari yang demikian. Yang ni umum lah. Nak ikutkan orang kafir ada lagi kan, orang yang syirik menyembah berhala ada lagi. Tapi nak bagi tahu, kalau kita ni buat dakwaan macam munafik lah, cinta Allah, memang cinta, saya cinta Allah, tapi tengok perlakuan kita bukan macam orang mencintai Allah. Jadi sebahagian ulama kata yang tu lah, orang jenis macam tu lah, dia duk mencanang-canang yang dia cinta Allah, aku cinta Allah, tapi rupanya tak. Jadi dia akan dapat azab yang berat dalam neraka nanti. Okay, perkongsian untuk malam ini, yang tu yang minggu lepas yang tak sempat kita nak kongsi. Dalam kitab Ihya ni muka surat 510. Antara tanda-tanda cinta hamba kepada Allah Ta'ala ialah ia suka sekali berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir ni maksud dia ingat. Kita sering tekankan zikir ni ingat. Kalau boleh tambah dengan lafaz, dengan sebutan lagi baik. Sama ada sebutan di mulut ataupun sebutan di hati. Tapi paling-paling kurang ingat. Yang itulah zikir. Yang kita duk bagi zikir harian dan kita ambil zikir-zikir daripada mana-mana pun, yang tu sebagai latihan. Latihan untuk ingat akan Allah. Zikir ni ingat, nak bagi latih ingat tu. Yang kita duk belajar ilmu hakikat, ilmu makrifat tu, yang kita nak memandang ke mana pun akan nampak wajah Allah tu, yang tu pun nak latih bagi ingat juga. Yang tu pun zikir juga tu. Kita pandang nampak pekerjaan Allah saja. Yang tu pun termasuk zikir juga. Tu latih nak bagi ingat lah tu. Di siapa yang cinta akan Allah, tidak lesu lidahnya, maksud dia rajin berzikir, termasuklah zikir yang berlafaz, dan tidak kosong hatinya, termasuklah ingat dalam hati. Okay. Zikir Allah dan ingat Allah. Sesiapa yang mencintai sesuatu, nescaya dengan sendirinya ia membanyakkan menyebutnya dan menyebutkan apa yang bersangatan dengan dia. Kalau kita nak tahu satu-satu orang tu apa minat dia,
Bila kita selalu duduk dengan dia, benda yang dia selalu sebut, benda yang dia selalu sebut, yang tu minat dia lah. Yang tu yang dia suka, yang tu yang dia cinta. Benda tu ada tempat dalam hati dia. Ada orang dia minat bola sepak, jadi dia cukup selesa nak sembang tentang bola sepak. Ada orang dia minat silat, dia cukup selesa nak sembang silat. Ada orang minat tanam pokok-pokok bunga, jadi dia suka. Kita duduk dengan dia 2-3 hari, asyik duduk sembang bunga aja. Dia suka akan pokok-pokok bunga. Ini dia akan terkeluar. Kecuali orang yang secret service, yang memang dia perisikan. Orang perisikan ni dia tu tak boleh nak jadi diri dia, dia kena ubah. Dia minat bola, dia kena jadi tak minat bola. Kalau tidak, orang boleh kesan dia kan. Dia perisikan, kerja dengan askar, dia kena ubah diri dia tu. Tu lain lah. Saya sembang dengan satu bekas askar, dia buat kerja-kerja risik. Dia kata 6 bulan dia kena jadi orang gila. Zaman tu zaman komunis. Dia kena masuk dalam kampung, duduk dekat pondok orang tinggal, dia buat rumah ada situ 6 bulan. Dia kena berlakon jadi orang gila. Jenuh dah. Tapi dah tugas dia macam tu. Maka tanda kecintaan kepada Allah adalah cinta berzikir. Kalau kita ni dulu tak berapa suka nak berzikir, sekarang makin suka. Maksud dia Tuhan duk tambah cinta lah tu. Dan cinta kepada Al-Quran. Dulu rasa tak teringin nak baca Quran. Sekarang walaupun mungkin kita tak tahu nak baca, tapi ada keinginan lah. Nak baca ni. Yang dah boleh baca, nak tambah baca. Cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada setiap yang dibangsakan kepadanya, termasuklah yang dikatakan keturunan dia. Itu memang dah kelebihan Allah bagi kepada ahlul bait dia. Jadi kita kena cinta lah. Dah kelebihan Allah bagi. Tak boleh kita nak kata mentang-mentang keturunan Nabi ni kita nak lebih dia pula kan. Kecuali mana yang jahat lah. Mana keturunan dia tu yang jahat tu memang patut lah. Di mana yang baik-baik, kita kena hormat, kita kena sayang keturunan Nabi. Cinta Al-Quran. Antara tanda cinta Quran ni, kita ada terasa nak baca. Kita suka nak lagukan. Kita suka nak hafal, nak ingat. Kita suka kalau boleh nak tahulah maksud dia. Dah tahu maksud, kalau boleh nak tahulah huraian dia. Dah tahu huraian dia, kalau boleh nak beramal lah. Kita bukan sekadar nak tahu, kita nak faham, kita nak menghayati. Itu cinta Quran. Jadi kalau orang tu betul-betul cinta Allah, dia suka berzikir, dia suka Al-Quran, dia suka Nabi Muhammad, dia suka sunnah-sunnah Nabi, dia suka akan keturunan Nabi. Orang yang mencintai seseorang insan, nescaya ia menyukai anjing tempat tinggalnya. Kita dah jatuh cinta kat satu orang tu, anjing dia pun kita suka. Kan? Kau ingat kawan-kawan duk sembang lah dulu. Suka dekat perempuan Cina. Perempuan Cina ni petang-petang dia selalu berjalan di padang permainan dengan anjing dia. Suka kan. Lepas tu satu hari tak nampak perempuan Cina ni, tapi anjing dia. Nampak anjing. Tu anjing orang tu. Seronok je tengok anjing tu. Sebab apa? Sebab seronok kat tuan dia tu. Contoh lah macam tu lah. Bukan seronok kat anjing tu, tapi sebabkan suka kat tuan dia, ternampak anjing pun seronok lah. Macam orang berkasih, kita kata dulu, dapat tengok kasut pun jadilah. Seronok kasut. Kita ternampak kekasih. Orang yang kita suka tu tak nampak pun, tapi kita nampak kasut dia di luar rumah, rasa seronok dah. Kasut pun kita suka. Pergi ke kenduri kenara, nampak ada kasut dia, kita rasa seronok. Pergi ke balai raya, nampak ada kasut dia, seronok. Pergi ke surau, jeling-jeling nampak ada kasut dia, sembahyang tarawih, kita pun seronok. Kasut je pun. Tapi sebab cintakan tuan dia, kasut dia pun kita suka. Jadi bila kata cinta akan Nabi Muhammad, apa-apa saja yang berkait dengan Nabi Muhammad ni, kita kena latih suka.
Ada orang kata bila cinta Nabi Muhammad ni, maksud dia sudah menduakan Allah lah. Tapi tak. Sebab Nabi Muhammad ni dia utusan Tuhan, utusan kekasih kita lah. Bila kita sayang kepada kekasih kita, utusan dia pun kita suka. Zaman sekarang ni zaman WhatsApp. Jadi remaja sekarang mungkin teknologi dah maju, dia tak macam dulu lah. Dulu kalau bercinta ada postman. Ada orang tengah dah. Orang tengah dia tu tak lawa ke rupa macam mana pun, kata ni ada surat daripada orang sekian-sekian, kita suka. Nampak orang tengah dia pun seronok lah. Dia mesti bawa surat ni. Macam tu lah. Jadi yang kita suka orang tengah tu tadi sebenarnya suka dekat kekasih kita tu lah. Bila kita suka akan Nabi Muhammad, maksudnya kita suka akan Allah. Bukan kata menduakan Allah tak. Allah suka lagi. Kalau kita muliakan kekasih dia tu, Allah suka lagi. Nabi Yahya. Kalau ikut dalam Bible, ada cerita macam mana Nabi Yahya ni dia sebut John. Kita di sini sebut Yohanes. Nabi Yahya ni dia punya sanjung akan Nabi Muhammad. Dalam Gospel Mark, kita sebut Markus, pasal 1 ayat ke-7. Ada ayat dia, sampai hari ni ada lagi. Nabi Yahya cakap, selepas daripada aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripada aku. Lepas daripada aku ni akan datang seorang lagi yang lebih hebat daripada aku. Aku nak membongkok dan nak buka tali kasut dia pun aku tak layak. Tu kata Nabi Yahya. Dia cerita ni tentang Nabi Muhammad. Tapi orang Kristian dia bantah ke bukan. Sampai sekarang ada. Mereka nak buang ayat-ayat, rupanya ada juga tersisa, tak boleh nak buang. Nabi Yahya kata, lepas aku ni akan datang satu orang lagi hebat daripada aku. Bukan kata nak sama-sama berdiri, aku nak tunduk, nak ikat tali kasut dia pun aku tak layak. Punya mulia yang Nabi Muhammad tu. Lepas tu datang Jesus, Nabi Isa. Nabi Isa datang, Nabi Yahya baptiskan dia dekat sungai Jordan. Ni satu upacara dalam Kristian lah. Dia baptiskan. Biasa kalau anak-anak ni dia padri baptiskan. Jadi orang Kristian sebahagiannya kata, tak, Nabi Yahya ni cerita pasal Jesus. Kiranya Jesus lebih hebat daripada Nabi Yahya. Dan Nabi Yahya nak bongkok, nak ikat tali kasut pun tak layak. Tapi kita tengok kalau dalam Bible, dalam Mark pasal 1 ayat 9, ketika itu datanglah Jesus dari Nazareth ke tanah Galilea, dan dia dibaptis di sungai Jordan oleh Yahya. Nabi Yahya pula lebih daripada Nabi Isa. Kan? Nabi Yahya cakap dah tadi, orang yang hebat yang nak datang ni, aku nak tunduk kat dia pun aku tak layak. Hebatnya. Ni bila datang Nabi Isa dibaptis oleh Nabi Yahya. Maksud dia bukan dia, ada orang lain lagi. Ni hujah kita dengan Kristian. Bila kalah hujah tu, mereka kata, dak, yang ni Roh Kudus. Roh Kudus datang lepas Nabi Isa mati, dihilang, mereka percaya disalib lah. Datang Roh Kudus. Jadi yang hebat ni Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus, dia bukan manusia, dia nak membongkok pun tak boleh. Jadi sebenarnya Nabi Yahya ni dia cerita tentang satu orang manusia. Sebab dia kata nak manusia tu pakai kasut, ada tali dia. Aku nak membongkok, nak buka tali kasut dia pun aku tak layak. Punya mulia kan. Sebab tu walaupun dalam pengajaran kita ni kita tak ada tekankan tentang nak muliakan lambang-lambang capal Rasulullah ke apa kan, kita tak perjuangkan yang tu. Tapi jangan kita perlekehkan atau katakan salah orang yang buat lambang-lambang capal. Kan ada kontroversi juga kan, lambang kasut Nabi orang letak di kepiah lah, di kain redak lah apa kan. Kata ni apa ni, kasut Nabi pun nak sembah lah, macam-macam orang kata kan. Mereka memuliakan. Kalau ikutkan tadi tu, walaupun sumber daripada Bible, Nabi Yahya nak membongkok, nak buka tali kasut pun dia tak layak, dia kata. Jadi kalau kita nak muliakan bekas kasut Nabi tu, padanlah. Tak boleh kita nak kata salah kan. Walaupun dalam pelajaran kita tak ada. Kita tak adalah digesa nak muliakan lambang tu. Kemudian
Ketika saya membaca kitab Bhagavad Gita, baca, dalam Bhagavad Gita ni Krishna ni Nabi. Dia orang Hindu percaya yang tu Tuhan. Dia cakap kepada Arjuna, dia sampaikan amanat-amanat dia. Salah satu amanat tu saya terbaca macam ni tu. Bhagavad Gita pasal yang ke-18. Ni Tuhan kata, Krishna cakap, dia kata Tuhan cakap, tidak ada hamba di dunia ini yang lebih aku cintai daripada dia, dan tidak akan pernah ada orang yang lebih aku cintai. Dia cerita tentang siapa ni? Tuhan kata dalam dunia ni tak ada orang yang lebih aku cintai daripada dia. Dia tu, zaman tu belum ada lagi dia tu. Boleh jadi yang ni pun cerita tentang Nabi Muhammad juga. Tidak ada hamba di dunia ini yang lebih aku cintai daripada dia, dan tidak akan pernah ada orang yang lebih aku cintai. Ini Tuhan cakap melalui Krishna. Krishna sampaikan kepada Arjuna. Boleh jadi yang tu pun cerita tentang Nabi Muhammad. Dimaksudkan dalam Bhagavad Gita ni, kalau betul lah, Nabi Muhammad ni yang paling dicintai Allah. Jadi kalau kita mencintai Nabi Muhammad, maksudnya kita mencintai Allah juga. Cuma jangan sampai jadi macam penganut agama Hindu ni lah. Bagi orang Hindu ni, bila Krishna tu datang daripada Tuhan, wakil Tuhan, mereka kata Krishna itu sendiri adalah Tuhan. Sama juga orang Kristian, Trinity, yang ramai hari ni lah. Bila Nabi Isa, Jesus tu datang daripada Tuhan, mereka kata yang tu sendiri Tuhan. Dia silap di situ. Tapi kita, sungguh pun Nabi Muhammad datang daripada Allah, kita tak samakan dia dengan Allah. Dia bukan Tuhan, dia tetap utusan Tuhan. Dia beza di situ. Sesiapa yang mencintai, utusan orang yang dicintai adalah kerana orang itu utusan daripada orang yang dicintai, dan perkataannya adalah perkataan daripada orang yang dicintai. Ini cerita kita berkasih tadi. Biasanya kita akan rapat dengan postman. Postman tak resmi tadi. Kita teringin kat Jamilah, tolong ni cerita sikit kat Jamilah tu sekian-sekian. Dia pergi cerita. Jamilah pun suka kat kita. Jamilah pula bawa perkhabaran. Jamilah cakap gini kan. Utusan tu. Jadi kita suka dekat orang tengah ni tadi. Kita suka tu sebab kita suka yang Jamilah. Bila kita suka orang tengah ni, maksudnya kita suka Jamilah sekali. Sampai maksudnya bila kita suka akan Nabi Muhammad, maksudnya suka akan Allah lah. Bukan menduakan Allah tak. Setengah orang kata Nabi Muhammad pun tak ada lah, tolak tepi dah, tak mau dah Nabi Muhammad, Allah saja. Ini betul-betul keesaan. Peringkat muntahi. Kita hebat kan. Nabi Muhammad pun tak mau dah, nak Allah saja. Ada pengajian yang macam tu. Punya rapatnya orang tengah ni, selalu juga kita dengar, tak jadi kita ni dengan Jamilah tadi tak jadi kahwin, sebaliknya kita kahwin dengan orang tengah. Selalu jadi. Sebab dengan orang tengah ni kita sembang mesra. Masalah kita mengadu kat dia semua kan. Jadi orang tengah. Dengan Jamilah tadi kita duk segan, duk termalu-malu jumpa kan. Sepatah pun nak cakap pun susah. Dengan orang tengah ni kita mesra. Lama kelamaan dengan Jamilah tak jadi, dengan orang tengah jadi. Banyak kes macam tu. Dulu-dulu lah, zaman tak ada internet ni lagi. Zaman ada internet ni dah tak terpakai dah cara tu kan. Teringat kawan-kawan pergi sekolah, bila teringin kat budak perempuan ni, naik basikal duduk di depan, berjatuh surat. Duduk di depan kayu basikal, pum, bagi jatuh surat. Dengan harapan budak perempuan belakang kutip. Kutip baca, oh surat untuk aku. Zaman dulu, sekarang tak terpakai dah cara tu. Okay, sikit lagi. Tu dulu kita buat macam slogan lah. Bila kata cinta Allah ni bukan sekadar cinta dia saja, yang lain-lain tinggal. Kita kata dulu cinta Allah, cinta kitab Allah, cinta Rasulullah, cinta as-sunnah, cinta diri, cinta ummah, cinta ibadah, cinta dakwah. Semua tu pun kena cinta. Sebab Nabi Muhammad suka semua tu, dan Nabi Muhammad disukai oleh Allah. Kita kena cinta semua tu lah. Sesiapa yang keras kecintaan kepada Allah pada hatinya, nescaya ia mencintai semua makhluk Allah kerana mereka itu makhluknya.
Ada peringkat wali-wali lah ni. Kisah Sunan Kalijogo. Kali pertama dia jumpa tok guru dia kan, dia nak rampas tongkat yang disangkakan emas. Dia rampas pada orang tua tu dalam hutan. Dia ni macam Robin Hood. Dia merompak daripada orang kaya bagi pada orang miskin. Jadi dia nampak satu orang tua dengan jubah serban dengan tongkat, nampak macam kepala tongkat tu emas. Orang tua ni dah tak larat dah, tua lah. Tapi dia rampas, tolak orang tua ni, jatuh. Orang tua tu pun jatuh menangis. Tu wali Allah tu. Sunan apa entah salah seorang lah. Tengok-tengok tongkat, bukan emas, berkilau-kilau macam emas. Dia nah balik, ambil balik. Ingatkan emas betul. Ni yang kamu duk menangis teruk sangat pasal apa ni? Kan, ambil tongkat je pun. Kata, aku menangis bukan sebab kamu ambil barang aku. Dia tunjuk di tangan dia ada rumput tercabut. Masa Sunan Kalijogo, masa tu belum Sunan Kalijogo lagi, berompak lah. Dia tolak orang tua ni, dia nak terjatuh tu, dia terlanggar satu rumput, tercabut rumput tu. Dia kata, aku menangis sebab rumput ni tercabut. Dia tak ada dosa. Dari situ Sunan Kalijogo ni terfikir, setara ini orang tua ni. Rumput pun dia sayang. Lepas tu dia bagi tahu, kalau kamu nak emas tu, tengok pokok tu. Ada sejenis pokok apa entah. Masa tu buah-buah pokok tu semua jadi emas. Yang Sunan Kalijogo punya seronok dia pergi bawah pokok tu. Elok dia pergi bawah pokok tu, buah-buah tu jatuh kena kat dia, pingsan. Ceritanya sejauh mana kebenaran tak tahulah. Tapi pengajaran yang kita nak ambil tadi, sampaikan rumput pun dia sayang. Tercabut rumput, menangis. Lagi 3 minit. Maka bagaimana ia tidak mencintai Al-Quran? Kalau makhluk pun kita sayang ni, kalam Allah tentulah kena lebih sayang lagi. Macam mana kata tak cinta Rasul? Sebab Rasul-Rasul ni utusan daripada Tuhan, datang daripada Tuhan, dan hamba-hamba yang soleh, pewaris kepada Rasul-Rasul. Telah kami sebutkan pentahkikan ini pada kitab persaudaraan dan persahabatan. Ini salah satu daripada 40 kitab dalam kitab Ihya ni. Okay, yang terakhir ni lah kot. Kerana demikianlah Allah Ta'ala berfirman, katakan, jikalau betul engkau mencintai Allah, ikutlah aku. Ini bukan firman ni. Ini hadis Nabi. Okey, Nabi Muhammad, ni Allah cakap kepada Nabi Muhammad supaya cakap kepada orang lain. Katakan, jika betul engkau mencintai Allah, ikutlah aku. Maksudnya ikut Nabi Muhammad lah. Nescaya engkau akan dicintai oleh Allah. Surah Ali Imran ayat 31. Dia rasanya perkongsian kita malam ini setakat itu sajalah. Bila kita nak mencintai Allah ni, antara usaha yang kita boleh lakukan ialah cari ilmu dia lah. Kita nak cinta Allah, nak, tapi ilmu dia kita tak cari, nak belajar. Macam mana nak cinta? Cari ilmu cinta Allah. Cari ulama-ulama, guru-guru, siapa-siapa yang tahu tentang cinta Allah, kita dapatkan ilmu daripada dia. Cari kitab-kitab tentang cinta Allah. Cari kawan-kawan yang cinta Allah. Jadi setakat itu sajalah. InsyaAllah sambung lagi dalam kuliah yang akan datang. Salah silap, kekurangan semua, mohon-mohon banyak maaf dan mohon-mohon teguran. Wallahu a'lam.